Penghuni kawah lumpur. Pinggiran kawah lumpur. Sastra tidak lagi berlari dengan sepenuh hati. Dia kini boleh berjalan seperti biasa kerana tidak ada seorang manusia pun yang berani menjejakkan kaki ke kawasan keras ini walaupun hanya di pinggiran. Sisa-sisa pernafasan derasnya masih belum habis. Orak-orak yang timbul pada keseluruhan badannya mulai pudar. Namun, degupan kencang jantungnya masih belum reda. Sastra berasa letih yang teramat. Ingin sahaja dia rebahkan badan di situ untuk berehat. Akan tetapi, dia belum yakin akan keselamatannya di pinggir kawasan larangan ini. Kuasa sakti warisan yang digunakan olehnya sebentar tadi memerlukan kudrat yang luar biasa. Lebih-lebih lagi buat orang yang belum mahir mengawalnya. Lagipun belum pernah dia mengerahkan tenaga dalam tempoh selama ini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sastra beristighfar tercungap-cungap. Astaghfirullahalazim. Ampunkan aku, ya Allah. Aku terpaksa menggunakan sakaraja sekali lagi. Bisiknya dalam kesukaran untuk bernafas. Sastra membuka kain penutup mukanya dengan tarikan yang lemah longlai. Barulah dia boleh bernafas dengan lebih lapang. Dia menyelitkan kain guni itu ke bengkungnya. Mukanya kemerah-merahan. Pemuda itu memaksakan jungkir kakinya untuk melangkah menuju ke sebuah runtuhan binaan yang dijadikan teduhan sementara. Ia terletak sedikit ke dalam tetapi tidaklah terlalu jauh ke tengah kawasan sumpahan. Kawah lumpur. Kawasan keras yang terkandung sumpahan selama ribuan tahun. Sumpahan ini tidak dapat dilihat, didengar maupun dihidu. Akan tetapi keadaan hidupan dalam lingkungan kawasan ini jelas menunjukkan bukti-bukti aneh. Warna batang pokok dan daunnya lebih kemerah-merahan berbanding pepohon biasa. Ada daun-daun yang luar biasa besar daripada kebiasaan. Binatang-binatang di sini juga aneh. Tanduk dan cula tumbuh dalam keadaan yang janggal. Ada yang berkelok-kelok, ada yang melingkar, ada juga yang terlebih besar. Paruh-paruh burung juga tumbuh dengan tanda-tanda sumpahan. Malah sesawan laba-laba juga tidak bercorak seperti kebiasaan. Seperti di sebuah alam yang lain, sastra memegang dadanya yang masih turun naik. Masih terasa detak jantungnya yang luar biasa. Belum pernah lagi dia mencabar kemampuan kesaktiannya seperti tadi. Kini pemuda itu mula merasa mual seperti ingin muntah. Selalunya ini ialah petanda bahawa seseorang itu terkena sumpahan kawah lumpur. Bisa kawasan larangan itu juga boleh membunuh. Selama dia menyembunyikan diri di kawasan ini, belum pernah kesan mual seperti ini berlaku kepada dirinya. Menurut hikayat mulut ke mulut, orang sepertinya kebal daripada kekerasan kawasan ini. Cerita turun-temurun mengatakan bahawa keturunan Gahara yang sah sahaja akan kebal daripada bisa kawah lumpur. Tidak ada sesiapa yang dapat membuktikan sama ada ia benar ataupun hanyalah sekadar dongeng rakyat yang terlalu taksubkan tahyul. Boleh juga ia cerita yang direka untuk mengangkat darah Jurai Aradhana, iaitu keturunan Raja Kesultanan Aradhanapura. Sebagai seorang putera kepada pemerintah kesultanan ini, sastra tidak ada pilihan lain selain mempercayai riwayat tersebut lalu menyembunyikan diri di sini. Setakat ini tiada lagi tanda-tanda perubahan atau kesakitan pada tubuhnya. Kawah lumpur tidaklah sesuram yang disangka. Binatang-binatang banyak tidak pernah sunyi daripada cicipan burung dan serangga. Seakan-akan menyambut giran tetamu yang menjejakkan kaki. Tumbuh-tumbuhan mencambah melata, merendang menjadi atap-atap semula jadi. Semakin jauh ke dalam, saiz pepohonan semakin menggegasi. Daunnya ada yang melebar sehingga sebesar sedepa. Air sungai di tempat-tempat sumpahan seperti ini dikatakan yang paling lut sinar daripada seluruh kepulauan Nusantara. Udara dingin yang menyegarkan dada, ibarat syurga dunia. Sayang, manusia kebanyakan tidak dapat menjejakkan kaki dan menikmati rahmatnya. Ada baiknya juga tempat ini keras kerana tempat yang paling tidak ramai manusia itulah tempat yang paling aman buat makhluk Tuhan yang lain. Tidak terkotor dengan tangan-tangan insan beralaskan kemajuan.
Namun kenikmatan itu tidak begitu dirasai pada hari ini. Nafas Sastra masih sesak. Degupan jantungnya belum reda. Mual masih terasa. Kini matanya pula sudah mula kabur-kabur dengan awan hitam. Ada beberapa ketika pandangannya menjadi gelap gelita buat seketika. Pendengarannya juga berdesing. Suara burung-burung menjadi malap dan tenggelam. Walaupun lemah, putera itu tetap mengheret kakinya meneruskan langkah. Seketika berjalan, Sastra tiba ke sebuah anak sungai. Dia duduk bertinggung dengan sebelah lututnya dipasakkan ke tanah. Tangannya dihayun lemah mencelup ke dalam anak sungai jernih di sisinya. Air itu ditakung dengan tapak tangan, diangkat perlahan-lahan mendekati mulut, lalu dihirup. Tegukan Sastra tidak lancar kerana masih mengah. Mungkin kerana terlalu membiarkan Sang Raja menguasai tubuhnya. Penglihatan sang putera menjadi semakin malap sekali lagi. Kali ini ia kekal gelap walaupun beberapa kali Sastra mengelipkan mata. Dia diserang sepintas angin mengantuk yang amat kuat. Lalu putera itu pun tertiarap hitam di sisi anak sungai. Mata Sastra terbuka perlahan-lahan, tertiarap dengan keadaan pipinya rehat di atas rumput tebal nan empuk. Bau kesegaran rumput boleh dihidu, menyegarkan, dibelai bunyi air terjun yang nyaman. Entah berapa lama dia pitam. Setelah menghembuskan nafas lembut, panjang, rumput-rumput meliuk-liuk terkena angin mulutnya. Sastra mulai ingat kejadian yang berlaku sebelum dia tidak sedarkan diri. Dia kecewa kerana sekali lagi terpaksa mengerahkan kesaktian yang dipusakakan kepadanya. Tiada pilihan lain yang ada ketika berhadapan dengan penyengat-penyengat tadi. Hanya dengan menggunakan saka raja itu, dia boleh menyelamatkan diri sendiri, pemilik kedai dan anaknya. Sastra memejamkan matanya semula. Boleh diingat dengan segar rasa yang dialami ketika kekuatan itu digunakan. Seakan-akan ada sesuatu yang meresapi pembuluh-pembuluh darahnya sehingga yang halus-halus teringat akan sebuah hadis. Sesungguhnya syaitan berjalan pada anak manusia seperti jalannya darah pada peredarannya. Hampir pasti kelebihan yang dialaminya selama ini ialah hasil bantuan jin dan syaitan. Saka raja turun-temurun yang sering diperkatakan orang. Khadam yang dipusakakan untuk mengekalkan kekuasaan seorang pemerintah. Akan tetapi entahlah, susah benar ia hendak dielakkan. Kuasa itu sudah seperti sebahagian daripada dirinya. Salah satu anggotanya, seperti juga tangan dan kaki yang terasa cacat jika dikerat buang. Kerana itulah dia memutuskan untuk membuang dirinya sendiri daripada Istana Melaka. Sudah 5 tahun putera itu menjadi pelarian. Seawal usianya 10 tahun, putera itu telah terpaksa naik tahta sebagai pemangku sultan yang sedang gering. Tahun berganti tahun, ayahanda Sultan Aradhana Wangsa tidak sembuh-sembuh. Dia seolah-olah menjadi kurang siuman. 4 tahun memangku jawatan pemerintah, banyak perkara dahsyat yang berlaku dalam hidup putera Aradhana Sastra. Petanda-petanda saka raja pada dirinya membongkar rasa jelek keturunannya. Dirinya menjadi buruan syaitan, membawa sial. Untuk kebaikan kesultanan, Sastra yang baru 14 tahun pada ketika itu memutuskan untuk melarikan diri. Kini dia sudah 19 tahun. Tiba-tiba anak muda itu terus bangun terduduk. Matanya terbuka luas. Dia melihat pantas ke kanan dan ke kiri. Ada banyak puncak air terjun yang turun dari banjaran yang tinggi. Seingatnya, ini bukan tempat yang dia lalui sebelum ini. Malah belum pernah dilalui langsung. Akan tetapi yang pasti dia masih lagi dalam kawasan kawah lumpur. Ciri-ciri aneh pada pokok-pokok di sekitarnya menunjukkan sifat tumbuhan di kawah lumpur. Pemandangan banjaran-banjaran tinggi yang berselirat membentuk lembah kawah-kawah yang besar. Seperti ini tidak ada di tempat lain melainkan kawasan keras ini. Penunjuk itu memberikan maklumat bahawa kedudukannya kini sudah semakin ke tengah. Persoalannya, bagaimanakah dirinya boleh tiba-tiba berada sedalam ini? Belum pernah lagi dia berjalan dalam tidur. Sastra terus memegang bengkungnya.
Meraba-raba, dia mendapati keris dan kain gunanya masih ada tersisip di situ. Sastera mendongakkan kepalanya lalu memandang ke belakang pula. Maka terlihatlah dua menara tinggi yang dihubungkan dengan sebuah jambatan di tengah-tengahnya. Sudah usang dimamah pepohon hijau. Puncaknya tajam, seakan-akan dua bilah pedang gergasi yang dipasakkan hulunya ke tanah, membelah langit. Mata sastera terbeliak terpegun. Inilah legenda pedang berkembar. Nampaknya ia bukanlah dongeng. Legenda pedang berkembar. Binaan setinggi ini memang wujud. Malah ada beberapa lagi menara tinggi di kawasan yang sama. Belum pernah sastera melihat binaan-binaan setinggi ini seumur hidupnya. Menakjubkan. Maka tahulah sastera yang dirinya kini sudah sampai ke kawasan tengah kawah lumpur. Selama ini dia belum pernah berani menjelajah sedalam ini. Hujan mulai turun rintik-rintik. Kebetulan di hadapannya ada tinggalan runtuhan binaan manusia purba. Seperti sebuah menara yang berkubah, ia juga membentuk bukaan gua di bawahnya. Binaannya aneh dan tidak seperti zaman sekarang. Oleh sebab sudah ditinggalkan selama ribuan tahun, alam semula jadi telah pun bermaharajalela. Sebahagian besar daripada runtuhan itu telah pun dimamah akar-akar pokok dan tumbuhan hijau. Ada yang sudah bertukar menjadi batuan semula jadi. Seperti ada satu daya yang menarik dirinya ke tempat itu. Lagipun dia perlu berteduh kerana tidak mahu kebasahan dek hujan. Kebetulan juga ada runtuhan batuan melintang yang menjadi seperti jambatan melintasi air terjun ke gua itu. Walaupun ia tidak bersambung sepenuhnya, sastera boleh melompat ke sana. Pemuda itu mengambil lajak lalu berlari di atas batu itu. Dia tidak begitu yakin untuk berlari dengan sepenuh kelajuan kerana permukaan tanah yang licin berlumut, lebih-lebih lagi dalam keadaan hujan. Jika terjatuh, dia akan tenggelam ke dalam kawasan air terjun yang ganas. Sampai di penghujung baru, sastera menujahkan kaki melompat ke seberang. Kelajuan lariannya cukup-cukup sahaja untuk membolehkan dirinya mencapai akar pokok pada tebing yang satu lagi. Dia memanjat akar itu lalu berlari-lari anak masuk berteduh di dalam gua yang dilihatnya dari seberang tadi. Anak muda itu bersandar di sebuah batu di dalam gua. Tidak berapa jauh dengannya terdapat satu tengkorak manusia yang sudah retak. Barangkali ia milik penjenayah yang dihukum untuk masuk ke kawasan ini satu ketika dahulu lalu mati kerana tidak dapat menampung bisanya. Lebih-lebih lagi jika sudah menjelajah sejauh ini, ia akan menjadi perjalanan sahala untuk orang kebanyakan. Walaupun hanya di pinggiran, manusia yang menjejakkan kaki ke kawasan ini tidak akan hidup lama. Jika seseorang itu menapak lebih dalam, maka bersedialah untuk menemui ajal dalam masa beberapa hari sahaja. Mungkin juga sesingkat beberapa jam. Oleh sebab sumpahan inilah kawah lumpur dijadikan tempat hukuman bagi penjenayah suatu ketika dahulu. Selalunya yang melibatkan jenayah belot, para pelaku akan dipaksa untuk masuk ke kawasan ini sekurang-kurangnya selama sepekan. Hampir kesemua yang masuk itu tidak keluar kembali, mati. Yang berjaya keluar pula akan bertarung dengan azab kesakitan seumur hidup mereka. Kesemua yang terselamat itu akan merayu untuk dihukum mati sahaja daripada terus hidup dengan kesakitan yang ditanggung. Sumpahan yang tiada penawarnya. Tidak ada orang yang berani menghampiri orang-orang ini kerana bimbang terkena badi kawah lumpur. Derita kesakitan bertambah azab dengan ketiadaan sesiapa yang sanggup menolong. Lebih baik mati. Sastera mengalihkan pandangannya daripada tengkorak yang sudah retak itu. Dia mengeluarkan kerisnya daripada sarung. Ukiran cap moho beserta namanya pada keris itu telah dikikis untuk menyukarkan dirinya dikenal pasti. Dijalankan jari jemarinya melalui lok-lok pada bilah keris. Ada 9 lok, menandakan keris seorang putera mahkota. Kemudian sastera menyentuh lembut bilah itu dengan hujung-hujung jari. Selalunya keris ini kebetulan akan bergetar jika ada mara bahaya. Akan tetapi, kali ini tidak ada apa-apa yang dirasakan. Sudah lama keris ini tidak bergetar. Sastera masih memejamkan matanya, menumpukan dirinya pada kesentuhan di
jari jemari. Dia mengesyaki khadam yang juga dipanggil sebagai saka raja itu bersembunyi di dalam keris ini. Sastra tidak ingin membuang keris ini tanpa membasmi ilmu hitam padanya terlebih dahulu. Setakat ini putera itu masih belum jumpa ikhtiarnya. Semata sastra, dia meletakkan tangan ke perut. Bunyi tadi datang dari arah itu. Setiap kali kesaktian saka raja digunakan, pasti putera itu merasa kelaparan yang amat. Barangkali saka itu melahap banyak tenaga daripada tubuhnya. Tiba-tiba bergema satu suara. Apakah gerangannya seorang putera mahkota lakukan di tempat ini? Terperanjat sastra. Dia bingkas bangun membuka kuda silat sambil mengacukan bilah kerisnya ke arah perut gua. Dari arah itulah suara tadi bergema, seperti suara seorang wanita tua. Siapakah kau? Bagaimanakah kau boleh kenal akan aku? Tanya sastra dengan tegas. Suara perempuan tua itu menjawab, ampun tuanku. Tidaklah sembarangan orang boleh menjejak kaki ke kawasan keras ini dengan afiat. Jika orang kebanyakan, nescaya muntah darahlah dia. Terkilat ikan di air, sudah patik tahu jantan betinanya. Keris tuanku, keris keramat, keris Lot 9, keris yang dikurniakan oleh baginda Sultan kepada bakal pewaris kesultanan. Siapakah wahai makhluk Allah? Tanya sastra sekali lagi. Suara itu tidak menjawab. Sastra meneka. Adakah kau pengamal ilmu hitam? Ha 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 ha. Bergema bunyi ketawa suara wanita tua. Naik bulu rama sastra apabila suara ketawa itu terpantul dan bergema dari segenap ruang di dalam gua. Kalau engkau jin atau syaitan, janganlah engkau mengganggu aku. Jika engkau orang bunyan, asingkanlah diri dengan aku. Aku anak Adam. Agama aku melarang aku berhubung dengan kau, kata sastra. Kekahan wanita tua itu semakin menjadi-jadi. Jangan tuanku samakan patik dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah martabatnya daripada patik. Mata sastra meluas. Kata-kata yang sebegitu menunjukkan ciri-ciri syaitan. Teringat akan cerita dalam Al-Quran akan keangkuhan iblis sewaktu diperintahkan tunduk kepada Adam. Hampir serupa dengan kata-kata mengangkat diri sendiri oleh makhluk yang hanya didengar suaranya itu. Dengan berani sastra bertanya lagi. Kau tidak menjawab soalan aku. Aku tiada pilihan lain selain menganggap kau syaitan atau makhluk halus yang hidup di kawasan ini. Bunyi ketawa itu terhenti. Sastra tidak berganjak daripada bukaan langkah silatnya. Tangannya bergerak perlahan-lahan mengalunkan bunga silat. Apakah engkau, wahai makhluk Allah? Tanya sastra sekali lagi. Masih tiada jawapan. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha sempurna daripada semua kejahatan yang dijadikannya, janganlah kau ganggu aku, wahai syaitan. Aku akan beredar dari sini dan tidak mengganggu kau. Jikalau kau berdegil mengingkari aku akan kembali ke gua ini dan membacakan surah Al-Baqarah lengkap di kediaman kau ini. Sastra memberi amaran, masih lagi dalam keadaan mengacukan kerisnya ke dalam gua. Suara orang tua itu kembali bergema. Ampun tuanku, patik nenek kebayan. Syaitan selalu berbohong. Aku tidak percayakan kau. Tunjukkan rupa kau yang sebenar jika kau bukan syaitan. Cabar sastra. Ampun tuanku, tidaklah berniat patik untuk menderhaka. Tetapi apalah guna tuanku bertanya jika tidak mahu percaya? Sastra tidak mempedulikan persoalan itu. Dia menutup bunga silatnya seraya memasukkan kembali kerisnya ke dalam sarung. Sambil itu dia menyebut, Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan dan jin. Lalu putera itu melangkah menuju ke bukaan pintu gua. Walaupun hujan masih belum reda, tiada baiknya untuk dia terus berteduh di sini bersama makhluk dari alam lain. Suara yang menggala dirinya nenek kebayan tadi berkata, Wahai tuanku putera, tidaklah semua yang gaib itu sihir, jin dan syaitan. Sastra meneruskan langkah. Dia tidak bercadang untuk terus berhubung dengan makhluk yang dianggap sebagai syaitan itu. Suara tadi menyambung kata-katanya. Seperti keris tuanku juga, tidaklah semestinya ia terpalit sihir atau saka raja. Langkah sastra terus terhenti. Dia memandang bahu sendiri lalu bertanya, Dari manakah kau tahu? Nenek kebaya menjawab,
Ampun tuanku. Tidaklah tuanku kesorangan. Hampir semua bakal pemerintah Kesultanan ini mengalami kesulitan yang sama pada awalnya. Sastera memusingkan badannya kembali menghadap ke perut gua. Maksud aku, bagaimanakah kau tahu ada sesuatu yang aneh pada keris aku? Bagaimanakah pula kau begitu pasti keris ini bukan keris sihir? Sastera memegang hulu keris di bengkungnya. Mahukah tuanku kalau patih ceritakan? Serta-merta sastera menjawab, iya. Pembesar berempat di atas pentas sembah diseru oleh sultannya. Kalau berubat ada pengeras, kalau berguru ada timbalannya. Sastera faham akan kiasan nenek kebayan itu. Dia bertanya, pengeras apakah yang kau mahu? Mudah, majulah ke hadapan, duduk dan dengar. Itu sahaja. Kening sastera berkerut, seperti ada sesuatu yang tidak kena dengan permintaan tersebut. Pengeras itu terlalu mudah, seakan-akan makhluk ini sengaja ingin mengarahkannya pula. Sudahlah sebelum pasti sama ada ia syaitan atau sebaliknya. Kini sudah mula bersyarat-syarat pula. Sastera berdiri tegak di tempatnya sahaja. Aku lebih selesa berdiri di sini, ujar sastera berdegil. Akan tetapi dia tetap ingin tahu. Suasana menjadi sunyi sepi. Bunyi hujan menjadi semakin deras. Tiupan angin pun mulai kedengaran. Akan tetapi tidak ada apa-apa suara lanjut yang keluar dari perut gua. Lama sastera berdiri menunggu. Anak muda itu bertanya, wahai nenek kebayan, bilakah nenek akan mula ceritakan kepada aku? Akhirnya nenek kebayan kembali bersuara. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Di luar, tuanku bakal pemerintah seluruh Aradanapura. Rakyat di gunung, lembah, landai dan laut harus tunduk patuh pada titah tuanku. Tetapi bukan di sini. Di sini istana Patik. Tidaklah tuanku berkuasa di tanah ini. Jika tuanku mahukan jawapan, tidaklah salah jika berbudi dengan orang tua. Ampun tuanku. Sastera berbelah bagi. Dia tidak mahu tunduk akan kata-kata nenek kebayan walaupun sedikit. Hatinya masih sangsi dengan makhluk itu. Jika benar nenek kebayan itu syaitan, maka salahlah dia menurut perintah nenek itu. Namun putera itu dahagakan jawapan. Kaki sastera mula melangkah. Dia mengeluarkan kerisnya dalam keadaan bersarung dan terus duduk ke atas batu gua seperti yang diminta oleh nenek kebayan. Anak muda itu sedia mendengar. Nenek kebayan terus memulakan cerita seperti yang dijanjikan. Ribuan tahun dahulu, dunia ini lalui perang besar. Lembing-lembing gergasi dilancarkan dari arah barat oleh kuasa api. Terbangnya ia ke udara mencerahkan langit malam yang gelap gelita. Seakan-akan matahari terbit dari sebelah barat. Kiamat kecil buat sekalian umat. Adakah ini peristiwa rumah gudang? Tanya sastera. Nenek kebayan tidak menjawab. Beberapa saat kemudian barulah berbunyi semula. Adakah sopan seorang anak muda menyampuk kata-kata seorang tua? Adakah tuanku merasa sombong sebagai seorang berdarah raja? Sastera tersentak. Dia tidak membalas dan hanya diam. Kemudian barulah nenek menjawab, ya tuanku, kiamat kecil itu digelar juga peristiwa rumah gudang di Kepulauan Melayu. Lembing-lembing gergasi itu terbang di langit menuju sasaran. Jatuh ke tanah bagai ratusan tahi bintang merejam bumi. Letupan-letupan maha dahsyat berlaku. Lebih perkasa daripada letusan gunung berapi. Di mana lembing-lembing itu jatuh, disitulah sumpahan turun dari dan kekal buat ribuan tahun selepasnya. Kuala Lumpur adalah salah satu kawasan malang itu, menjadi keras dan terlarang buat manusia. Hukuman Tuhan buat umat manusia mencemarkan bumi. Sastera melihat ke sekeliling dinding gua yang menampakkan sakit-baki binaan purba. Runtuhan yang tunggal langgang dan bertindih-tindih ini menggambarkan dengan jelas keributan kiamat kecil yang dimaksudkan oleh nenek kebayan itu. Dahulu pasti tempat ini selesa buat manusia.
Suara nenek kebayang bergema tatkala menceritakan keadaan sebelum peristiwa rumah gudang. Lelaki menjadi wanita, wanita menjadi lelaki, fitrah ditunggang balikkan, tempat suci menjadi bahan niaga, alam dimusnahkan, bertunjukkan nafsu yang tamak haloba, para ilmuwan dipisahkan dengan agama, hadis palsu bertebaran. Sastra tekun mendengar, dia tidak mahu mencelah dengan soalan. Nenek kebayang menyambung lagi. Ulama bergaduh sesama sendiri. Hilangnya adab daripada yang mempertahankan sunnah. Hilangnya sunnah daripada yang mempertahankan adab. Umat memilih penjuru untuk berbalah. Tidak lagi mencari yang hak melainkan semata-mata mengangkat orang alim secara setara sembahan. Dicium tangan mereka, diminum air kaki mereka, ditelan ludah mereka. Dipuja gambar-gambar mereka menjadi tangkal keramat. Kubur-kubur mereka menjadi lapangan untuk bersujud memohon pertolongan. Begitulah hidup manusia pada waktu itu. Maka turunlah malapetaka sebagai pembetul semula. Malapetaka daripada tangan-tangan manusia sendiri. Mengangguk-angguk perlahan, tekun mendengar. Dia menantikan penjelasan akan perihal kerisnya yang belum lagi dikupas oleh nenek kebayan. Sambung nenek kebayan lagi, letupan yang dahsyat itu menghasilkan bahan haba yang tidak tertanding. Unsur-unsur bumi bercampur dan bersebati, terlakor menjadi satu unsur yang aneh. Muncullah batuan yang belum pernah wujud sepertinya. Jika dihentak batu yang induk, maka bergetarlah semuanya, seakan-akan saling berhubung dan bernyawa. Sebaik sahaja perkataan bergetar disebutkan oleh nenek kebayan, mata sastra terus tertumpu pada kerisnya. Telinganya masih mendengar suara bergema yang sedang bercerita itu. Nenek moyang tuanku, Raja Kurun terdahulu yang berdarah Aradhana, telah masuk menjelajah ke perut kawasan keras ini. Batuan berharga itu dibawa keluar. Apabila sudah pasti ia tidak berbisa kepada manusia biasa yang memegangnya, ia dicairkan lalu ditampa menjadi beberapa bilah keris keramat. Satu bilah belok 11 menjadi milik Sultan, satu bilah belok 9 milik putera mahkota. Beberapa bilah lagi ditempa buat orang yang terpercaya yang melindungi rahsia keturunan Aradhana. Akhirnya kesabaran sastra tidak tertahan lagi. Dia menyampuk. Apakah rahsia keturunan Aradhana itu? Nenek kebayan tidak mempedulikan lalu meneruskan cerita. Daripada keris-keris itu, yang induk hanya ada 3. Satu milik Sultan, satu milik burung kepala, satu lagi milik burung ujung. Hanya 3 keris induk ini sahajalah yang boleh memancarkan getaran pada mana-mana keris yang lainnya. Sastra bertanya lagi. Apakah pula burung kepala? Bagaimanakah pula dengan burung ujung? Masih banyak persoalan dimindanya, tetapi dikeluarkan yang itu dahulu. Nenek kebayan hanya diam. Sastra terus bertanya, siapakah pula orang yang terpercaya yang memegang keris-keris ini? Nenek kebayan masih diam. Sastra tidak mengalah. Adakah Datuk Bendahara ketuanya? Adakah Datuk Temenggung? Datuk Mufti? Datuk Lasmana? Adakah nama-nama pembesar atau siapa? Nenek kebayan tetap tidak menjawab. Sastra merendahkan suaranya. Wahai nenek kebayan, tolonglah aku. Aku sukar untuk faham apa yang berlaku. Paduka bondaku hanya meninggalkan satu pesan. Burung-burung akan pastikan paduka anak anda selamat. Itulah yang aku pegang. Tetapi siapa itu burung? Adakah ia seorang? Adakah ia berkumpulan? Adakah ia hanya petunjuk? Adakah ia pemegang keris-keris yang dimaksudkan? Nenek kebayan, ampun tuanku. Tidaklah turun cendrawasih ke darat melainkan ajal. Begitulah juga pemegang keris keramat. Sesungguhnya perihal itu adalah rahsia, melainkan pemegangnya sendiri menghadap tuanku yang berkeris juga. Jika tidak, sudah menjadi adat ratusan tahun, pemegang keris-keris itu tidak akan muncul, melainkan ajal yang membongkarnya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sastra memejamkan mata bagi menahan sabar. Dia harus sedar ini bukan tempatnya. Ini tempat nenek kebayan. Walaupun mahu berusaha bertanya lagi, dia memilih untuk diam sahaja. Ampun tuanku, sudah Patik hikayatkan perihal keris. Jika tidak keberatan, perkenankan Patik bertanya tuanku pula. Sastra masih terpejam diam. Nenek terus bertanya. Tempat tuanku di istana,
Apakah gerannya tuanku ke tempat yang jauh dengan kota Melaka seperti ini? Istana bukan tempat aku lagi. Terlalu banyak kecelakaan berlaku di sana, jawab sastera. Istana bukan lagi tempat tuanku. Tetapi Kepulauan Melayu ini perlukan pemerintah, tuanku. Waris kepada Sultan. Sastera menggeleng. Tidak lagi. Aradanapura ini retak menunggu pecah. Pemerintah yang baru akan lebih baik daripada aku. Ampun, tuanku. Siapakah gerangan yang tuanku maksudkan? Entah. Mungkin Datuk Bendahara, mungkin Datuk Temenggung, atau sesiapa sahaja yang dalam pembesar berempat. Ia bukan lagi hal aku. Aku tidak mahu lagi berfikir perihal itu. Tiba-tiba suara nenek kebaya menjadi tegas. Tetapi hanya darah jurai Aradana yang dapat membela kepulauan ini. Tiada yang boleh menghidupkan rentaka melainkan keturunan Aradana. Raja-raja wilayah lingkaran pertama hanya akan mempertuangkan jurai Aradana. Jikalau tidak, nescaya turunlah tulah kepada yang menderhaka. Terbansatlah kepulauan Melayu ini. Karut! Ini semua karut. Tidak ada bezanya pada keturunan. Kita semua manusia. Keturunan Aradana tampak gah hanya kerana saka raja. Balas sastera. Bagaimanakah boleh tuanku begitu pasti? Sastera mendongak. Nafasnya semakin pantas. Jadi, ceritakanlah kepada aku apakah rahsia yang dipegang oleh orang yang terpercaya. Siapakah mereka? Burung itu apa? Terbang cendrawasih keliling negeri. Menambah ganasnya lendakan rentaka. Mengetas bendalu dalam sunyi. Dinding lasak negeri merdeka. Selepas membacakan pantun itu, nenek kebayan diam. Sastera nanti akan kata-kata lanjut daripada makhluk itu. Namun hanya bunyi hujan yang menemaninya. Ah, bentak sastera. Usah kau berteka-teki dengan aku. Sudah terlalu banyak persoalan yang aku perlu tanggung di benak aku selama ini. Nenek kebayan masih lagi diam. Sastera menghentam lantai tempat dia bersila. Retak lantai itu. Sepihan batu-batu terkecil bertebangan. Anak muda itu mengetap gigi menahan geram. Urat-urat mulai timbul pada lengannya. Aku sudah tidak tahan hidup dengan melarikan diri seperti ini. Sedalam mana aku menyembunyikan diri, ada sahaja yang kenal siapa diriku. Diburu syaitan, diburu manusia. Aku tidak memilih untuk lahir menjadi putera. Sekurang-kurangnya, jelaskanlah kepada aku siapakah burung itu. Ampun, tuanku. Sejak bilakah tuanku mengenal kekuatan pada diri tuanku? Kali ini nada nenek kebayang berubah. Dia seakan-akan terkejut. Jangan kau sangka aku bodoh. Jangan ditukar pertanyaan aku dengan pertanyaan yang lain. Nenek kebaya memilih untuk diam. Sastera bertanya lagi, siapakah burung-burung itu? Ampun, tuanku. Hidup di kandun adat, mati di kandun tanah. Jawab nenek kebayan. Mengapakah aku sebagai putera mahkota tidak boleh tahu? Adakah benar ia amalan sihir dan syirik? Darah daging aku. Bagaimanakah hendak aku buang saka raja yang diturunkan kepada aku ni? Keris ini bukan hanya bergetar. Ia berpuaka. Syaitan. Cerita kau semata-mata dongeng berniat jahat. Dengan tenang bergema suara nenek kebaya mengulang kata-katanya sendiri yang awal tadi. Wahai tuanku putera, tidaklah semua yang gaib itu sihir, jin dan syaitan. Bagaimanakah pula dengan kekuatan aku? Sastera bangun lalu mengangkat sebuah batu besar. Batu itu dihempaskan ke dinding gua. Berkecai batu itu. Ini bukan kekuatan manusia biasa tanpa bantuan syaitan. Kemudian dia mengangkat kerisnya. Dari manakah ia datang kalau bukan dari keris ini? Salah satu sebab yang membuatkan sastera masih memegang keris itu adalah kerana ingin tahu akan rahsia keturunannya. Sempit dadanya kerana ingin tahu bagaimana jurai Aradana menggunakan ilmu hitam untuk memerintah dan menundukkan manusia selama ini. Dan berapa lama hal itu berlaku. Sabar tuanku, tidak akan lari gunung dikejar. Hilang kabut tampaklah ia. Nenek kebayan membalas. Nada sastera mulai rendah. Bertahun-tahun aku bersabar nenek kebayan, tapi aku masih tidak mengenal diriku sendiri. Patik ada jawapan untuk itu, ujar nenek kebayan.
Bagaimana mungkin aku yakin bahawa jawapan kau adalah kebenaran atau semata-mata cerita dongeng dan tahyul? Sastera mendongak. Dahinya berkerut sambil matanya terbuka luas. Jangan-jangan engkaulah Sakaraja yang menemaniku dalam senyap selama ini? Nenek kebaya berkata lagi. Jika tuanku masih sangsi, dengarlah suara keris tuanku tatkala ia berbicara. Sesungguhnya sang cenderawasih sedang berbicara dengan tuanku. Bukanlah sihir atau jin yang terperangkap. Cenderawasih? Adakah ia nama saka yang menemaniku selama ini? Soal sastera. Nenek kebayan diam. Sastera bertanya lagi dengan nada yang semakin tegas. Adakah kekuatan aku ini daripada sang cenderawasih? Nenek kebayan bermadah. Putera hilang baru tersebar. Larinya putera bersama azimat. Hidup kita mahu bersabar. Barulah kita peroleh selamat. Sastera tidak terhibur dengan nasihat berselit canda itu. Dia mencapai seketul batu lalu merejamnya ke dinding bergua. Berkecai menjadi pasir batu itu. Aku tidak ada masa, bentak sastera. Kali ini nada nenek kebayang berubah menjadi tegas. Bergema suaranya dari serata penjuru gua. Ampun tuanku. Umpama anjing memakan muntahnya, menelan kerana terlalu nak cepat. Jikalau tuanku geloja bertanya, habis umpan kerong tak dapat. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Pedas teguran nenek kebayan. Sastera terdiam. Belum pernah ada orang yang berani menyamakan putera itu dengan anjing secara nyata begitu. Beberapa ketika gua itu sunyi. Kemudian barulah sekali lagi nenek kebayan menawarkan jawapannya. Adakah tuanku ingin tahu akan asal-usul kekuatan tuanku? Kali ini sastera sedikit tenang. Ya, ceritakanlah kepadaku. Ampun tuanku. Pembesar berempat di atas pentas sembah diseru oleh sultannya. Kalau berubah ada pengeras, kalau berguru ada timbalannya. Sekali lagi nenek kebaya mengulang pantun yang sama. Sastera bertanya, kali ini apakah pula pengeras yang nenek kebayan mahu? Nenek kebayan terus menjawab, daging. Itu saja? Tanya sastera. Nenek kebaya menjawab, belum. Ada susulannya lagi. Pertama, daging itu haruslah daging lembu. Yang kedua, ia perlulah dari selatan tanah semenanjung. Adakah tuanku bersedia mendengar yang selanjutnya? Sastera semakin berasa sebab tidak kena. Berkerut dahinya. Kali ini pengeras nenek kebayang berbunyi sedikit rumit berbanding dengan yang pertama tadi. Makhluk ini seperti sedang bermain sorang tarik dengannya. Adakah ini yang selama ini menjadi amaran para walim ulama? Syaitan atau jin ini sedang perlahan-lahan mempergunakannya. Awalnya dia hanya disuruh melangkah ke hadapan, duduk dan dengar dengan patuh. Apabila manusia aku pada peringkat awal, makhluk ini memancing perasaan ingin tahu dan kebergantungan kepada dirinya. Semua itu dilakukan sejak tadi dengan salutan kata-kata sopan budi bahasa, disuapkan dengan belayan hikayat yang hampir boleh dipercayai. Apabila semuanya berjalan lancar, makhluk ini mula ke peringkat seterusnya. Mungkin kerana inilah ulama melarang berkawan dengan jin dan syaitan. Malah ada yang mengharamkan terus apa-apa bentuk perhubungan dengan makhluk-makhluk ini walaupun sepatah kata. Mereka penuh dengan tipu muslihat. Mulanya kedengaran murni, kemudian dengan halus mereka memaksa manusia tunduk lebih rendah kepada mereka. Sekarang mungkin daging lembu, satu hari kelak tidak mustahil nenek kebaya meminta daging manusia pula. Kerutan di dahi sastera melalui pudar. Wajahnya tenang. Anak muda itu mencapai kerisnya lalu disisipkan kembali ke bengkong. Astaghfirullahalazim. 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 Bisik sastera. Belum sempat mendengar syarat lanjut berkaitan pengeras tadi daripada nenek kebayan, sastera terus melangkah keluar dari gua tersebut. Dia memutuskan untuk tidak terus berhubung dengan nenek kebayang. Nenek kebayang juga tidak mengeluarkan sepatah kata untuk menghentikan pemergian anak muda itu. Mungkin makhluk itu tahu yang sastera sudah mulai sedar akan helahnya. Walaupun hujan bulan reda, sastera berjalan keluar dari kawasan tengah kawah lumpur itu menuju ke tempat teduhan asalnya di pinggir. Hampir saja dia terpedaya tadi. Dia tidak mahu mendapatkan apa-apa manfaat daripada jin dan atau syaitan. Cukuplah dengan apa yang sudah terlajak dibualkan. Itu pun entah betul, entah tidak.